Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok penerangan bagi aktiviti makmal 1B, pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan sebaliknya. So, dia ada dua bahagian kepada eksperimen ni. Kalau nak tengok video tentang macam mana nak jalankan eksperimen ni, untuk yang bahagian A, yang bahagian B saya lupa tak buat pun eksperimennya. So, boleh tengok yang bahagian A punya. Kita buka. Okay, you akan sampai kepada video yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. So Dalam yang video inilah. ini kita akan tengok aktiviti So kalau saya forward sikit, you mix akan nampak ferrum macam tu. 2 sulfide. So ada prosedur untuk setiap satu step tu lah. Okay. So now saya nak terangkan apa sebenarnya redox yang berlaku di dalam tabung didih tu. Okey, so kalau saya lukis semula, saat ni senang nak lukis, so saya lukis semula je lah. Okey, kita ada satu tabung didih. Okey. Lepas tu kita masukkan larutan ferrum 2 sulfat. Larutan ferrum 2 sulfat tu lebih kurang warna ni, tapi lagi perlahan. Okey. So saya label. Okay. Kemudian kita juga masukkan air bromin. Kita tambah air bromin. Okay. Ini untuk bahagian A ya. So ini eksperimen yang bahagian A. So apa yang berlaku di dalam tabung didih ni? Okay. Sebenarnya di dalam larutan ferrum 2 sulfat ada ion ferrum 2. Okay. So, ion ferrum 2 ini, seperti dalam video yang sebelum ini saya pernah sebut, ion ferrum 2 hanya nak jadi ion ferrum 3 je. Okey. Bila ion ferrum 2 nak jadi ion ferrum 3, apa ion ferrum 2 kena buat adalah perlu derma elektron. Berapa elektron? 1 elektron. Sebabnya nanti jadi 3 positif lah. Okey, so kita akan pindahkan negatif elektron ni ke sini. Okey, remember chemist tak suka negative sign kan? Dia jadi macam ni. So, bila kita nampak kat sini, ion ferrum 2 telah mendermakan elektron. Bermaksud berlakunya proses pengoksidaan. Berlaku tindak balas pengoksidaan. Yang mana ion ferrum 2 ni adalah ejen penurunan. Okey. Itu kalau kita terangkan dari segi pemindahan elektron. Sebenarnya lebih clear, lebih terus jelas nampak adalah dari segi nombor pengoksidaan. Kalau tengok kat sini, nombor pengoksidaan ferrum dalam ferrum 2 sulfat ini adalah positif 2. Kemudian dia berubah menjadi positif 3. Apa yang dah berlaku adalah nombor pengoksidaan ferrum telah meningkat daripada positif 2 kepada positif 3. So, sama juga kita ingat refresh your memory. Bila berlaku peningkatan nombor pengoksidaan, maksudnya berlaku pengoksidaan. Okey. So, bila ion ferrum 2 ni dah derma elektron, siapa yang nak terima elektron ini? Yang nak terima elektron adalah bromin. Bromin akan terima 2 elektron sebab ada 2 atom bromin kan, akan menghasilkan 2 bromida. Okey, bromin akan terima elektron menghasilkan bromida. Okey, so bila bromin terima elektron bermaksud berlakulah penurunan. So, bromin mengalami penurunan. Yang mana bromin adalah ejen pengoksidaan. Okey, itu kalau kita nampak dari segi pemindahan elektron. Kalau dari segi nombor pengoksidaan, kita tahu bromin ni adalah satu unsur ni. Ini unsur kan? Okey. So, unsur nombor pengoksidaannya adalah sifar, kosong. Kemudian, nombor pengoksidaan ini berubah menjadi negatif 1. Kita tengok charge dia. So, apa dah jadi pada nombor pengoksidaan bromin? Nombor pengoksidaan bromin dah berkurang. So, bila nombor pengoksidaan bromin ini berkurang, bermaksud bromin mengalami penurunan. Okey. Then, kita tengok dari segi eksperimennya yang saya dah mention dalam video, iaitu dari segi warna. Apa yang kita nampak, apa yang kita akan perhatikan adalah
ferrum 2 ini, ion ferrum 2 adalah berwarna hijau. Okey. Kemudian setelah berlaku tindak balas dengan bromin, warna hijau itu akan bertukar menjadi perang. Dan bila kita confirmkan, maksudnya kita masukkan larutan natrium hidroksida. Seperti yang tahu, kita belajar tentang ujian cation ini pada silibus tingkatan 4, kita masukkan larutan natrium hidroksida. Bila masukkan larutan natrium hidroksida, okey, akan ada mendakan perang. Itu confirm lah, maksudnya yang terhasil adalah ion ferrum 3. Okey. Dan untuk bromin pula, asal warnanya adalah perang. Tetapi kita tak nampak yang ni sebab bila dah berlaku tindak balas tu, dah tak nampak perubahan warna. Okey, kalau kita nak tengok ni, secara teori lah, bromin adalah cecair perang kemerahan kan. Okey, depending on dia punya concentration, bergantung kepada kepekatannya. Okey. So warna perang ini akan bertukar menjadi tidak berwarna. Okey. So dalam tindak balas ni kita boleh nampak perubahan warna yang jelas pada mata kita adalah yang inilah. Sebab yang tidak berwarna tu susah nak nampak sebab mendakan perang dah terbentuk, dah tak nampak dah yang tidak berwarna ni. Okey. Okey, so saya rasa saya telah menjawab soalan itu. Kita tengok soalan perbincangan, kenal pasti bahan yang dioksidahkan. Bahan yang dioksidahkan adalah bahan yang mengalami pengoksidaan lah, iaitu dalam kes ini ion ferrum 2 ataupun larutan ferrum 2 sulfat. Okey, bahan yang diturunkan adalah air bromin. Okey. Perubahan nombor pengoksidaan pun saya dah sebut. Dari segi pemindahan elektron juga saya dah sebut. Okey. Apakah peranan air bromin? Apa peranan air bromin? Adalah sebagai ejen pengoksidaan, which saya dah mention. Mengapakah larutan ferrum 2 sulfat yang baru disediakan digunakan dalam eksperimen dalam bahagian A? Okey. Bila actually secara eksperimennya, praktikalnya, bila kita nak buat eksperimen ini, memang larutan ferrum 2 sulfat tu kena macam saat ni nak buat, saat ni baru bancuh. Sebab apa? Sebab ferrum 2 ni mudah untuk bertukar menjadi ferrum 3. And in fact, untuk kita make sure that ferrum 2 ini tidak bertukar menjadi ferrum 3, kita masukkan sedikit asid sulfuric. That's the trick by lab assistants ataupun cikgu-cikgu kimia lah. Okay, nak make sure that ferrum 2 tu masih kekal sebagai ferrum 2 sebelum bertindak balas dengan air bromin. Okay, so kita tak nak dia terus convert into ferrum 3 sebab ferrum 3 is the most stable one. Okay, namakan satu reagen yang dapat digunakan untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 3. So reagen yang kita guna adalah larutan natrium hidroksida. Kalau tak nak guna larutan natrium hidroksida, kita boleh guna larutan amonia. Kalau tak nak guna larutan amonia, contoh tak suka amonia is like ni larutan amonia mesti sebut perkataan larutan. Okey, saya padam sikit ni takut tak nampak. Okey, kita boleh guna larutan amonia. Mesti larutan. Kena sebut perkataan larutan because if not, amonia asalnya dalam keadaan gas pada suhu bilik. Okey, kalau tak nak guna larutan amonia, kita boleh guna larutan kalium heksasianoferat 2. Okey. Mana saya tahu semua ni? Okey, kita tengok balik di tingkatan 4. Okey, ada ujian pengesahan cation itu di bab acid base. Okey, di bab acid base. Sekejap saya cari. Yang ini saya clear dulu page. Okey, so yang ini nampak ni. Untuk mengesahkan larutan, untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 3, kita boleh guna larutan kalium heksasianoferat 2. Untuk sahkan kehadiran ion ferrum 3, kita kena guna larutan kalium heksasianoferat 2. Okey, kalau tak nak guna larutan kalium heksasianoferat 2, kita boleh juga guna larutan kalium tiosianat. So sebenarnya untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 3 ni ada 4 larutan. Sama ada larutan natrium hidroksida, larutan amonia, larutan kalium heksasianoferat 2 ataupun
larutan kalium tiosianat. Tiosianat. Kat mana ya? Saya tak ingat formula dia sekarang. Ni. KSCN. So, kita boleh guna larutan kalium tiosianat. So, ada empat larutan yang boleh digunakan untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 3. Kenapa kita sahkan kehadiran ion ferrum 3? Obviously sebab ion ferrum 2 tu dah berubah menjadi ion ferrum 3. So, there's no more ion ferrum 2 di dalam tabung didih tu. Okey. Dan nombor 5, cadangkan bahan lain yang dapat menggantikan bromin dalam bahagian A. Okey, apa yang kita boleh gunakan? Mana-mana ejen penurunan yang lain. So, kita boleh guna dalam sebelum ni, kita boleh guna apa? Boleh guna air klorin. Tak nak guna air klorin, kita boleh guna larutan kalium manganat 7 berasid. Ataupun larutan kalium dikromat 6 berasid. Ini dia punya formula lah. Stroke H+ tu bermaksud berasid. Nama dia macam mana nak eja semua tu, you boleh flip the book. Buku teks. Okay, so saya harap clear untuk bahagian A. Dalam video yang seterusnya, insyaAllah saya akan terangkan untuk bahagian B. Okay, see you in the next video. Thank you.